Baiklah, seterusnya para penonton, kami bawakan kepada anda berkenaan dengan kuasa meditasi jiwa dengan kalamullah. Jadi sebenarnya dalam Islam Allah telah pun mengajar kita, Nabi Muhammad SAW telah pun berkongsi kepada kita apakah antara amalan yang boleh kita lakukan. Namun kadang-kadang kita akan diuji, kebiasaannya lah kita setiap daripada umat manusia pastinya akan diuji dengan pelbagai ujian. Namun apakah antara perkara yang boleh membantu kita untuk memberikan ketenangan jiwa dan juga ketenangan emosi, ini dia akan kita bawakan dan juga kita bincangkan bersama dengan tetamu kita di studio, iaitu bersama dengan Ustazah Marhamah Rosli, merupakan pengerusi Pertubuhan Kebajikan Bayu Raudah Sabah. Assalamualaikum. Selamat pagi Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sofia. Ya. Jadi Ustazah, bila bercakap berkenaan dengan perkara ini kan, setiap daripada kita ujiannya berbeza. Terutamanya bila kita bercakap tentang akhir zaman, fitnah akhir zaman, ujian dan juga cabaran masa kini agak berbeza dengan cabaran yang dahulu. Tetapi apa yang boleh kita lakukan dengan kita boleh amalkan meditasi, iaitu dengan zikir harian. Tetapi menjadi persoalannya di sini Ustazah, mungkin ada di kalangan kita yang telah pun melakukan perkara tersebut, dah zikir 1000 kali setiap hari, dah solat dah, tapi tak tenang juga jiwa dan juga fikiran itu. Apa masalah dan juga punca utamanya Ustazah? Silakan. Masya Allah, Sofia. Ya. Untung ya kita pagi ini kita dapat mulakan hari dengan memahami diri kita berpandukan Al-Quran. So berbalik kepada soalan tadi kan, kenapa kita sudah solat? Kadang ada yang cakap, Ustazah saya sudah baca Al-Quran, tapi kenapa saya masih tidak tenang? Saya sudah zikir Fatimah, contoh, suruh rumah. Kadang orang fikir suruh rumah ni, kau ni sudahlah tiada kerja di rumah. Asyik buat benda yang sama aja, tapi masih serabut. Saya dah zikir tapi tak tenang juga. Kenapa? Satu je masalah kita, tidak faham. Saya bagi contoh, Sofia, boleh ya? Contoh, saya bagi buku bahasa Arab. Contoh, Sofia boleh faham tak bahasa Arab? Okey, contoh, saya baca saya nangis. Saya nangis, saya faham. Agak-agak Sofia faham tak kenapa saya nangis? Oh tak. Okey. So itu dia punya point ya. Kita tidak boleh menghayati, kita tidak boleh rasa kerana kita tidak faham. Adakah kita faham solat kita? Adakah kita faham zikir kita? Dan adakah kita faham Al-Quran yang kita baca tu? Macam tadilah baca buku Arab. Apa dia cakap ni? Kenapa Ustazah nangis? Kenapa aku tidak nangis? Contoh. Itu dia punya punca utama. So benda pertama yang kita perlu buat ialah kita kena faham apa yang kita zikirkan. Contoh, kita nak zikir Astaghfirullahalazim. Kita betul-betul kena faham apa yang kita minta dengan Allah. Kita mau selawat, kita kena faham apa arti selawat itu sendiri. Boleh tak saya bagi contoh satu? Ya, silakan. Contoh ya. Contoh zikir Fatimah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kan Rasulullah berikan, hadiahkan zikir ini kepada Sayyidatina Fatimah untuk merasa ringan dalam urusan di rumah. Tapi kenapa ramai di kalangan kita yang suri rumah, yang istri, yang ibu tidak dapat menjiwai? Nampak pinggan banyak di sinki, aku serabut ni. Subhanallah, alhamdulillah. Tapi dalam keadaan yang marah berzikirnya. Ya. Kita dah basuh pinggan, nampak anak tumpahkan air, mengamuk lagi. Tapi zikir menyapu, tapi zikirnya subhanallah, alhamdulillah. Nampak ya? Kita tak faham. Okay, apa arti subhanallah? Okay, kita faham subhanallah, arti dia maha suci Allah. Macam mana kita hendak memahami maha suci Allah dalam sudut pandang kehidupan dan aktiviti harian? Saya terangkan sedikit. Subhanallah daripada kalimah sabaha, itu berenang. Nak tanya Sofia, mana yang seronok, pandai berenang atau tidak pandai berenang? Pandai berenang. Apa jadi? Okey, soalan kedua pula. Kita berenang pada air yang cetek ataupun air yang dalam? Air yang dalam. Apa beza orang yang pandai berenang dan tidak pandai berenang? Apa beza, Sofia? Apa beza? Bezanya dalam air ni. Dapat menyelamatkan diri. Dapat menyelamatkan diri. Kalau yang tidak boleh berenang, tidak pandai berenang, akan hanyut. Begitulah kita, bila kita tidak faham erti zikir itu sendiri, kita akan hanyut dengan emosi. Kita akan hanyut dengan segala masalah dan ujian. So sabaha tadi erti dia berenang. Bila kita sebut subhanallah, kita sedang berenang dalam lautan nikmat Allah yang sangat banyak. Masya Allah. Contoh, kita sedang basuh pinggan. Bukankah nikmat bila tangan kita masih boleh bergerak? Bukankah nikmat bila kita masih dapat melihat, kotorlah pinggan ni. Betul ya? Betul. Bukankah nikmat tengah basuh pinggan tu, dengar bunyi anak menangis, ya Allah, aku tak peka lagi ni. Aku masih boleh mendengar. Bukankah itu nikmat, Sofia? Betul. So bila kita baca subhanallah, ya Allah, banyaknya nikmat. Aku sedang berenang-renang dalam nikmat ni, Masya Allah. Masya Allah. Itu sedikitlah yang saya boleh share ya. Kalau kita faham, kita akan
menghayati dan kita akan tahu ke mana kita hendak bawa diri kita bersama zikir itu sendiri. Ya Allah, bila Ustazah kongsikan untuk kita faham mendalami kan, saya pun sebab rasa kan, sebab kadang-kadang kita hanya fokus berkenaan dengan apa yang kita tidak miliki dan apa yang kita tak mampu untuk lakukan. Tapi sebenarnya banyak dalam kehidupan ni Allah telah pun berikan kepada kita nikmat-nikmat yang ada kan. Sebagai contoh tadi, mendengar suara anak. Ada orang yang mungkin inginkan zuriat, tak ada zuriat kan. Tapi kita ada perkara-perkara seperti itu. Jadi fokus berkenaan dengan apa yang Allah berikan kepada kita, bukan apa yang Allah tak berikan kepada kita. Betul. Jadi selain daripada itu Ustazah kan, okey, itu antara perkara yang perlu untuk kita lakukan adalah untuk kita berzikir dan faham zikir yang kita amalkan. Bukan zikir je Sofia, solatnya Al-Quran itu sendiri. Ya. Supaya yalah, macam Ustazah kongsikan tadi, kalau kita tak kenal maka tak cinta. Kalau kita tak faham maka kita tak akan jatuh cinta dan juga memahami perkara tersebut, apa yang ingin Allah sampaikan dan juga hadiahkan kepada kita. Jadi selain daripada itu Ustazah kan, bagaimana untuk kita pastikan, terutamanya dalam media dalam cabaran sekarang ni kan, media sosial sebagai contoh, bila kita tengok mungkin setiap orang ada cerita dan juga paparan yang berbeza yang diberikan di media sosial. Namun untuk mendapatkan ketenangan jiwa juga perlu untuk kita menjaga mulut kita, menjaga hati dan juga fikiran kita. Meditasi yang perlu untuk kita lakukan supaya ia tidak memberi kesan kepada kita dan akhirnya orang lain mungkin okey, tapi kita sendiri yang terkesan dengan apa yang dipertontonkan dan juga diperlihatkan itu Ustazah. Masya Allah. Ya. Bila bercakap tentang media sosial ataupun dunia tanpa sempadan ni Sofia, satu masalah manusia sekarang ialah dia punya brain, dia punya fikiran terlampau busy. Terlampau busy, hati terlampau busy, terlampau sibuk. Dan masalahnya sekarang kita terlampau sibuk untuk perkara yang tidak ada manfaat pada diri kita pun. Kita sibukkan isu orang lain. Kita sibukkan masalah orang lain. Semua benda kita nak ulas. Dibincangkan. Dia sampai bincang, ulas, korek. Sebab itu penting bila bercakap tentang meditasi dalam Al-Quran, melalui kalamullah ini. Okay, salah satu perkara yang saya ingin highlight pagi ini ialah semua orang mau masuk syurga. Setuju Sofia? Setuju. Sofia nak masuk syurga? Benar. Bila saya tanya soalan dalam seminar kan, siapa mau masuk syurga? Angkat tangan. Ramai yang teragak-agak. Saya kata ni nak masuk syurga. Tapi layak ke kita persoalannya? Tapi soalan dia jelas, mau atau tidak. Dia bukan tentang layak atau tidak. Kerana layak atau tidak bukan urusan kita. Betul. Itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala total. Yang kita boleh kontrol dan kawal sekarang ialah adakah kita mahu. Dan bila kita mahu, adakah kita berusaha? Ke arah itu. Ke arah itu. Persoalannya sekarang, kita ni mahu tapi tidak berusaha. Kan? Betul. So, kembali kepada soalan, kita kena jaga mulut, kena jaga mata, kena jaga pendengaran. Sebab tu dalam Al-Quran Allah bagi satu motivasi. Ataupun Allah bagi satu saranan kepada kita. Ya, dalam Quran surah 6, ayat 160. Okey, Allah kata apa? Sesiapa sahaja yang menuju Allah, manja bil hasanati. Barang sesiapa yang menuju Allah dalam keadaan membawa kebaikan, satu kebaikan, kata Allah. Bawa satu kebaikan Allah kata, maka Allah akan gandakan 10. Maka Sofia, kalau kita nampak satu posting mengumpat orang ataupun minta maaf lah, gosip lah contoh. Gosip. Kita tahu benda tu tidak membawa kebaikan, tidak memberikan pahala. Dengan cara kita elak share, elak komen, elak ulas, juga boleh jadi satu hasanah yang kita boleh bawa balik bertemu Allah. Dengan cara meninggalkan perkara itu saja, dia boleh jadi satu kebaikan. Dan Allah kata, Allah gandakan 10 Sofia. Masya Allah. 1 ganda 10, bukan sedikit tu. Betul. Bukan sedikit. Betul. Jadi perlu untuk kita belajar untuk mengawal kata-kata, fikiran kita sebagainya kan, itu semua akan mempengaruhi untuk jalan menuju ke syurga Allah. Betul. Jadi Ustazah, antara juga perkara yang berlaku lah sekarang ini kan, berkaitan dengan anxiety lah kan. Jadi itu antara perkara yang merunsingkan juga, sebab tak ada siapa yang nak melalui fasa itu dalam kehidupan. Namun itulah realiti yang berlakunya Ustazah kan. Ada yang diuji dengan pelbagai ujian dan akhirnya apa yang berlaku adalah mereka menghadapi situasi yang berlakunya anxiety, panic attack dan sebagainya. Jadi untuk mereka yang golongan ini, apa antara solusi yang boleh dilakukan untuk mereka mendapat meditasi ketenangan jiwa tadi kan, supaya awal-awal permulaan lah yang perlu untuk mereka lakukan supaya akhirnya akan memberikan ketenangan jiwa menuju ke Allah SWT. Bagaimana? Masya Allah. Dia sebab tahu kalau cakap pasal anxiety ni. Sebelum saya jawab,
mungkin perlu saya terangkan. Kadang-kadang orang kata, ala ustazah ni bukan pakar, janganlah cakap. Saya ada pengalaman melalui fasa-fasa anxiety dalam tempoh 6 ke 7 tahun. Panjang ya, 6 ke 7 tahun. Saya faham macam mana rasanya. Ya, saya sampai tahap, kalau saya boleh cerita ya, kita rasa macam bagus kita habislah, sudahlah, penatlah hidup macam tu. Tapi satu soalan yang kita kena tanya diri kita ya, untuk semualah wanita maupun lelaki, sampai bila? Sampai bila kita mau hidup dalam keadaan ketakutan, kerisauan untuk perkara yang kita sendiri tidak pasti adakah ia akan berlaku? Sebab biasanya kita ni overthinking. Dan perkara yang sebenarnya menghantui kita adalah kita punya overthinking telah menguasai kita. Satu malam, saya ini background memang background agama lah. Belajar agama, belajar bahasa Arab. Bayangkan saya yang ada background begini, boleh rasa hendak, contoh, minta maaf kalau saya sebut bunuh diri, contoh. Saya terfikir macam mana dengan orang lain di luar sana. So satu malam ni saya buka Al-Quran. Baca Al-Quran macam biasa. Dan Allah mendetikkan hati saya untuk baca ayat ni. Quran surah 10 ayat 49. Boleh buka ya, boleh buka kalau sempat buka ya. Allah kata apa? Qul, kata Allah, la amliku li nafsi dharra wa la naf'an illa ma syaa Allah. Maksudnya apa? Qul ni katakanlah wahai Muhammad. Dan sekarang kita tengah baca Al-Quran. Allah sedang sembang dengan kita, Allah sedang communicate dengan kita. Contoh sekarang saya baca. Qul, katakanlah wahai Marhamah. Kalau Sufia yang baca, katakanlah wahai Sufia, kata Allah. Masya Allah. Cakap dengan diri kau Sufia, kata Allah. La amliku li nafsi. Kau tidak memiliki keupayaan untuk dirimu untuk apa? Dharran, menolak mudarat. Wala naf'an, bahkan untuk mendatangkan manfaat. Kadang-kadang kita rasa, contoh yang isteri-isteri, aku kena masak sedap-sedap ni supaya suami aku sayang, contoh. Ya Allah, kita terlalu bergantung dengan usaha kita, sehingga Masya Allah, tanpa sedar kita sedang bertuhankan diri kita dan tidak bertuhankan Allah. Ya. Dan apabila Allah mentakdirkan, minta maaf, contoh, suami acuh tidak acuh, kita masak sedap, kita mula merajuk. Aku dah masak sedap ni, dia pulang monyok-monyok pula, contoh. Kita tidak kembali kepada Al-Quran, yang mana Al-Quran kata, semua tu yang aku tentukan. Suami pulang monyok, aku tentukan, kata Allah. Dalam ayat tadi Allah kata apa? Illa masya Allah. Kecuali semua dan kehendak aku. Kita fikir, aku usaha ni supaya untung. Contoh orang bisnes, aku usaha ni strategi A, B, C, D, F, G sampai Z. Tak untung juga. Macam mana ni tak untung? Itulah. Kita mula jadi overthinking, marah-marah, tidak terkawal emosi. Kenapa? Hidup kita tidak berpandukan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran kata, kau tidak boleh menolak mudarat dan tidak boleh mendatangkan manfaat sekalipun, hatta untuk diri sendiri, apakah lagi untuk orang lain. Allahu Akbar. Jadi insya-Allah akan dipanjangkan lagi Ustazah nanti pada seminar nanti ya, pada 27 hari bulan nanti. Jadi sama-sama kita boleh hadirkan diri untuk memahami apa lagi antara intipati dan juga pengisian pada Ustazah. Kau boleh kongsikan di mana Ustazah dan juga bila? Okey, saya ni dari Sabah tahu, turun ke Kuala Lumpur untuk buat satu seminar. Kita namakan Seminar Motivasi Al-Quran Soul to Soul, Mahabbah Muslimah 5.0 dengan tema Jalan Tenang Menuju Pulang. So pada 27 April 2025 di World Trade Center. Tapi sebenarnya Sofia, pendaftaran dah tutup. Minta maaf, pendaftaran dah tutup, tapi disebabkan masih ramai yang nak join, bahkan sahabat-sahabat kita di Sabah, Sarawak, Brunei, Indonesia, Singapura nak datang tapi tak dapat, kita buka secara online. Boleh tengok media sosial kami lah. Boleh tengok media sosial saya juga untuk dapatkan info lanjut berkenaan online streaming, live streaming seminar. Media sosialnya Ustazah? Media sosialnya kalau Soul to Soul Official, untuk di Instagram dan IG. Kalau TikTok, Ustazah Marhamah Rosli. Masya Allah, terima kasih banyak diucapkan kepada Ustazah Marhamah Rosli selaku pengurusi Pertubuhan Kebajikan Bayu Raudah Sabah. Terima kasih banyak Ustazah. Terima kasih banyak juga. Walaupun dalam tempoh beberapa minit saja, tapi saya cukup terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Ustazah, dan moga perkongsian tadi dapat memberi dan juga membuka mata kita supaya kita dapat memahami dan juga lebih mensyukuri dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. InsyaAllah. Baik, terima kasih sekali lagi Ustazah atas perkongsian dan juga ilmu tadi Ustazah. Terima kasih juga atas peluang untuk menyebarkan lebih baik manfaat, insya-Allah. InsyaAllah. Okey.